Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good morning to all. So, tanpa melengah masa, kita start kita punya talk pagi ini dengan surah Al-Fatihah. Okay, saya Azwar Abdul Aziz, Timbalan Pengarah untuk Bahagian Inovasi Pendidikan Comel. So, for today talk, I think we want to share. I think it's quite general issue clip. So, it's more to apa yang telah kita buat sebelum ni, tapi lebih kepada peringatan dan juga penambahan sebaik penambahan lah mengenai this platform clip. Then we'll also would like to answer question kalau ada, dan kita cuba gunakan masa sejam ni untuk menjawab semua question mengenai clip, dan kalau tak kita cuba bagi respon later. So basically this talk is talk yang akan sentiasa dilakukan oleh Bahagian Inovasi setiap kali sebelum semester bermula. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada pegawai klip di bahagian teknikal, Diha, untuk continue untuk present di slide. Diha boleh present? Okay, sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Dr. Azwar dan semua hadirin. Okay, untuk talimat klip kali ini adalah mengenai persediaan khusus di klip pensyarah, iaitu apa yang perlu pensyarah lakukan sebelum bermulanya semester atau bermulanya kuliah lah. Jadi ini adalah topik-topik yang akan dibincangkan hari ini, antaranya ialah macam mana cara untuk assign teacher, daftar kursus atau aktifkan kursus pada semester semasa, create kursus baru, reset kursus, dan terakhir ialah duplicate kursus, iaitu proses backup dan restore. Jadi pertamanya ialah cara untuk assign teacher. Saya terus tunjuk. Okey, cara untuk assign teacher. Biasanya sebelum-sebelum ni pensyarah akan maklumkan kepada email lah untuk assign teacher pada kursus-kursus tertentu. Tapi sebenarnya pensyarah boleh buat juga sebenarnya sekiranya ada teacher lain dalam kursus tersebut. Pensyarah boleh minta teacher tu untuk assignkan. Jadi nak buat tu dekat kursus saya ni, dekat users, klik users, enroll users. Dan kat sini ada button enroll users. So, klik enroll users ni. Dan kat sini search lah nama email pensyarah tersebut. Better kat sini jangan search nama lah sebab banyak nama sama dalam klik kan. Jadi search email dia. Sebagai contoh saya buat sini email saya. So tunggulah sampai ia keluar nama. Sampai dah keluar nama macam ni, klik nama ni dan assign role ni as a teacher. Make sure kena keluar nama dululah. Baru teacher boleh add, lecturer boleh add teacher tu. So klik enroll selected users ni. So kat sini jadi nampaklah kat sini pensyarah tu dah di-enroll dan di-assignkan sebagai teacher. Okey, seterusnya untuk daftar atau aktifkan kos sedia ada untuk semester semasa. So kat kos kita ni, kat edit settings. So kat sini isi macam biasalah, pastikan nama dan kod khusus betul. Untuk full course name ni saya suggestkan pensyarah letak nama pengajar sekali lah. Contoh kat sini saya letak ABC 123 klik tutorial dalam kurungan nama pensyarah. Supaya bila student search atau nak enroll kursus kita tu, dia tak silap masuk kursus pensyarah lain lah. Yang ni
Yang ni memang kerap terjadilah. Jadi better letak nama pensyarah. Kalau nama pensyarah, kalau ramai pensyarah dalam satu kursus tu, letak nama ketua tak apa. Cuma nanti kena maklum student lah untuk enroll nama pensyarah sekian-sekian. Okay, then untuk fakulti ni, pastikan nama fakulti dan semester betul lah. Yang ni kalau salah boleh beritahu admin untuk betulkan. Okay. So, course visibility. Yang ni pastikan kursus kita visible lah. Kalau tak, student tak nampak. Tapi kalau kursus yang tak aktif untuk current semester tu, better buat hide lah. Okay, so course start date dan end date. Start date ni pensyarah kena set betul-betul lah tarikh start semester bila atau kelas mula bila. Yang end date ni tak perlu setkan pun tak apa, just disablekan je, just untick ni. Okay. So Zina, boleh interrupt sikit? yes. Yeah, Ada kat visible tadi tu, cuba itu sekali lagi. Tak sempat naik. Cost visibility. Course visibility ni. Yang ni kena pastikan kursus kita visible lah. Dekat show, klik show ni. Okay. Supaya student nampak lah bila dia search kursus kita kan. Okay, Kalau kita buat hide, memang tak nampak lah bila dia orang search. So jadi buat show. Baik, terima kasih. Syarat ni semua boleh usik je ni. Cumanya yang fakulti ni, fakulti memang tak boleh nak tekan apa-apa sebab fakulti ni admin yang betulkan. Okay, lepas tu bila dah isi semua ni, just klik save and display lah. Sebenarnya untuk course edit setting ni, semua ni adalah untuk nak listkan dalam laporan mock branded juga. Jadi pensyarah kena tengok betul-betul lah setting ni. Lebih-lebih lagi yang bahagian fakulti dengan course start date. Okay. Tanya Dira, sistem klik kita ni, dia ada link tak dengan UTime? Jadual tu, yang kat akademik tu. Dia ada link dengan UTime, ya. Ya, sebab dia kan pensyarah yang mengajar ni, sebab kan bila kita masukkan nama pensyarah di sini dekat klik, maka dia akan dekat UTime tu dia akan effect tak? Maksudnya tak ada effect. Tak effect tu. Dia cuma effect kod khusus je. Kod khusus. Okay. Dengan email pensyarah. Email pensyarah kena betul lah. Ya. Okay. Ni untuk course full name tadi tu saya cakap dia effect bila ada dekat sijil lah. Kat sijil mock branded tu dia ada nama lah, nama kita. Tapi kalau nak baiki, kita boleh baiki je. Just cakap je dengan admin. Okay, itu saja cara untuk aktifkan kursus. Dah siap ni just klik. Ya. Boleh tunjuk yang apa? Yang kalau bila register kursus tu kita nak set tak perlu enrollment key. Tak perlu enrollment key. Sebab ada maksudnya kursus bila masuk je terus boleh enroll lah. Terus boleh enroll sebab ada certain kursus kan dia buat enrollment key kan. So dekat mana ni setting tu? Okay, dekat users ni enrollment methods. Okay, dekat self enrollment student lah. Manual enrollment ni untuk kita, untuk teacher. Self enrollment students yang ni kita klik kat edit ni. Kat sini, enrollment key ni. Jadi kat sini kalau ada enrollment key, buang je lah. Sebab saya sini letak enrollment key 1, 3, buang je kat sini. Just enter. So bila student nak masuk, tak ada lah. Terus boleh direct enroll lah. Boleh terus enroll lah. Okay. Itu je. Okay. Assalamualaikum. Tanya sikit enrollment key tu, apa fungsi, maknanya apa manfaat dia dan kalau tidak ada enrollment key tu apa masalah dia? Tak ada enrollment key, tak ada apa-apa masalah sebenarnya. Dia enrollment key ni sebabnya kalau kita ada buat group. Kalau dalam kursus kita ada group, macam banyak-banyak sangat group, lepas tu student nak kena masuk dalam group, yang ini kena buat enrollment key lah. Supaya bila student masuk,
dekat group tu kena buat key juga. Supaya bila student masuk, dia akan terus masuk ke group key tu, bukan yang group self enrollment ni. Bukan key ni, dia terus masuk ke group key tu. Jadi nampak perbezaan lah kat situ. Faham tak? Maksudnya satu subjek dia ada banyak kumpulan pelajar, banyak program. So setiap pesara dia ada klik masing-masing. So kita nak avoid pelajar daripada salah masuk group lah ke macam mana dia? Yalah. Contohnya kita ada group 1 dengan group 2 kan. Group 1 kita buat key G1 lah contohnya. Dengan group 2 buat G2. So bila yang ini, self-enrollment ni kita buat key 1, 2, 3. Contohlah macam tadi cakap ni kan. 1, 2, 3. Okay. So bila student masuk, dia akan tanyalah enrollment key apa. Dia terus masuk key G1 tu. Bukan yang 1, 2, 3. Macam ni Zida, ni pengalaman saya lah nak cerita je ni, just nak kongsi saja. Okay. Apa ni pengalaman kami di PPT sebab ramai kumpulan kan pelajar dan juga kumpulannya banyak. Jadi kami buat tu tujuan untuk tidak senang kita nak sort masa kita nak tahu student kita, contohnya kumpulan 1 ni berapa ramai masuk, kumpulan 2 berapa ramai masuk. Kalau kita tak ada enrollment key, maknanya kalau pelajar kita 600 orang kita tak tahu daripada kos mana dia. Maknanya kehadiran kita tu kan kita nak tengok. Nanti kalau setengah fakulti setahu saya, dia kena isi manual BR 002. Kalau kita tak tahu apa ni daripada mana student tu, ini payahlah kita nak tu. Itu je lah kelebihan dia. Setakat apa yang pengalaman saya. Warna apa? Okay, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ataupun Dr. Mala tahu kan pasal group ni kan? Sebenarnya sekarang ni kita boleh create group dalam Klik. Macam okay. Boleh saya tunjuk tak? Boleh. Share. Okay, so untuk kalau ada banyak group kan, banyak grup pelajar. Okay, kalau untuk khusus saya ni contoh kami ada 3 pensyarah. Okay, so dalam kelas ini ada 4 grup. So kita boleh add grup dalam khusus ni. So cara dia ialah turn editing on. Dalam ni so ini yang maksudnya bila kita create group, add an activity. Users group. Okay, so klik dekat administration, users group. So dalam ni kita boleh create group. Okay, maksudnya macam kelas saya ni ada 4 group. Maksudnya kalau nak create group baru, klik button create. Katakan contoh saya buat DTMM 3A contohnya ada group baru. And then save change. So akan ada group baru DTMM 3A. So bila pergi ke khusus kita balik, so bila pelajar klik ni, kita boleh tengok view sebagai pelajar, switch role to student.
Okay, to student and then klik yang ni untuk so ini pelajar boleh assign, boleh become member by dia boleh assign sendirilah, dia boleh pilih sendiri grup mana. So macam grup yang saya baru buat tadi di TMM3A, so kalau pelajar tu grup ni, so dia boleh klik become member of ni. So kita tak perlu manually assign lah. So pelajar boleh assign sendiri. Jadi, so mana-mana bila kita dah create group ni dalam satu kursus, so mana-mana aktiviti yang kita add, yang kita tambah dalam klik ni, so automatically dia akan ada group lah. Contohnya, so tadi dah create group kan. So bila pergi dekat, contoh pergi dekat attendance, so klik dekat, contoh nak tengok dekat report kan. So dekat sini dia akan automatic visible group yang kita create tadi. So apa-apa aktiviti, contoh macam assignment, quiz, so dia akan keluarlah dia punya group yang kita setting tadi. So tak perlu buat kursus yang banyak, satu kursus untuk beberapa lecturer dan kita boleh assign group lah. So tu untuk group Ada apa-apa soalan pasal group? Assalamualaikum. Salam. Dr. Nolia kan? Mala. Dr. Normal. Okey, gini. Sebab dalam apa benda saya nak sebut Dr. juga ni. Dalam menu ke apa benda lah, menu aktiviti ke benda tu, ada satu fungsi tu create group ke apa benda, saya pun tak pasti. Apa fungsi dia tu? Sama tak dengan hak yang doktor sebut tadi tu? Yang mana? Create group. Dekat menu ke apa benda lah, hak dekat aktiviti. Kalau misal kata kita nak tambah butang ke apa benda tu lah, ada dekat hak yang aktiviti ke apa benda tu, bila kita klik situ, dekat senarai aktiviti tu dia ada create group ke apa benda, saya tak ingat lah sebab saya guna telefon ni, jadi saya tak nampak, tak boleh nak access ke klik tu. Jadi dalam dekat add activity tu, dia ada dalam senarai banyak-banyak tu, kalau tak silap saya ada create group ke apa benda lah. Student boleh create group ke apa benda. Group self-selection tu. Ya. Bangkali. Apa fungsi dia lah? Ada sama tak dengan apa yang doktor sebut tadi? Okey, terima kasih. Yang ni macam mana dia? Saya tak pernah guna yang group self-selection. Dia tahu tak dia? Saya tak tahu juga yang pasal group selection ni. Memang tak pernah. Kalau ikut pada fungsi ni sama je rasanya. Group self-selection. Saya tolong teruskan untuk boleh? Razi. Okey. Sebenarnya gini, saya jawab yang soalan yang pertama tadi, mula-mula ni. Apa kegunaan enrollment key? Okey. Enrollment key sebenarnya dia sebagai password untuk kursus kita je. Untuk password untuk kursus kita supaya dia akan jadi gini. Untuk kita mudah untuk student kita saja. Contohnya kursus kita bila kita nak senarai tu nama student kita je. So kita letak password supaya student lain tak boleh nak masuk. Kalau tidak jadi bonok, student bukan student kita pun masuk, ni tu pun boleh masuk. Sebab kalau open kan semua boleh enroll ke kursus tu. Jadi kita gunakan enrollment key, kita letak password. So password tu kita beritahu pada dalam kelas student kita je. Boleh Yang enrollment key tadi, yang tanya enrollment key. Faham tak? Tengoklah senyap. Faham. Tanya dia. Okey. Kemudian yang Ustaz Zul tanya tadi berkaitan dengan select group kan untuk student. Okey. Kadangnya gini.
bila kita buat grup, kita nak awal semester tu, awal semester tu student boleh terus bila dia masuk, dia enroll kepada kursus kita tu, dia terus kepada grup dia masing-masing. Nah, based on enrollment key yang kita bagi untuk grup. Sebab enrollment key, dia ada enrollment key untuk kursus, dia ada enrollment key untuk grup. Function dia sama je lah untuk masuk kepada kursus kita. Sebagai anak kunci untuk kepada kursus kita. Jadi bila anak kunci tu berpadanan dengan grup, dia akan masuk kepada kursus dan juga kepada grup masing-masing. Nah, yang Ustaz Azul tanya tadi, in case kalau kita ada grup tu kita buat kemudian. Nah, kursus kita jalan dah, student kita enroll dah dengan tidak ada grouping grup kan. Lepas tu sampai start 2 minggu dah student masuk ni, kita pun rasa kena buat grup biasanya. Lepas tu kita buat grup, kadang kita tak mahu lah student tu unenroll, lepas tu enroll balik lah, masuk lah. So student boleh select balik grup mana-mana. Tu student select. Faham lah? Tu contoh senario dia yang berlaku lah. Ataupun di awal semester pun boleh juga kita nak, kalau kita ada bebas lah macam ni. Contohnya kita ada grup Dr. Zo, kemudian Dr. siapa lagi? Ustaz Mahadi contohnya kan. 2 orang. Tapi kita, student tu boleh pilih. Nak dengan Ustaz Zo ke, nak dengan Ustaz Mahadi. Itu. Yang enrollment key tu untuk automatik masuk grup mana-mana dah. Tapi saya rasa di Nizar tak ada lagi kan. Student boleh pilih pensyarah mana-mana kan. So, kegunaan dia kita buat masa kita dah decide ke diang. Kemudian baru kita decide nak kena buat grup. Contohnya. Itulah antara fungsi-fungsi dia. Okey, terima kasih Diha. Cik Razi nak tanya sikit, ni Amalina daripada FPP. Macam katakanlah macam ada beberapa assignment kan, ada assignment tu nak macam 5 orang segrup, ada nak 3 orang segrup. Adakah boleh kita macam adakah macam acak kali setting untuk grup ataupun sekali je nak buat gitu mana? Contohnya lah ada macam ni contohnya ni ada macam satu assignment tu paper project, jadi dia 5 orang. Lepas tu ada assignment yang lain skor sama 3 orang pasal macam kecil. Tapi adakah pasal saya tengok saya ada buat cuba self selection ni, macam saya boleh guna sekali je. Lepas tu maknanya untuk satu grup je. Lepas tu kalau assignment saya dalam semester yang sama, tak boleh dah nak ubah-ubah grup. Boleh. Boleh. Dia gini, komputer kita buat dia. Bukan komputer buat kita. Jadi kita boleh buat belaka. Mana? Gini. Saya nampak feature tu ada. Maknanya grup, kita kena buat grup. Kita kena buat grup. Dan kita jangan bagi student, kalau kita nak suruh student pilih dia sendiri macam tadi yang tak payahlah, kita bagi sendiri grup. Okey, awak ni grup ni kata contoh Mana segrup ni 5 orang, segrup ni 4 orang contohnya. Ataupun dia mari khabar, okey, saya grup ni 4 orang, saya nak grup 4 orang ni saya nak buat. Tak apalah. Biarlah dia mari khabar tu. Tapi dalam komputer kita kena rekod tu. Kita buatlah grup. Yang ni 4 orang ke, ni 5 orang, tak ada masalah. Boleh je. Boleh berlaku. Tak semestinya grup tu kena sama-sama berlaku, tak? Boleh. Dan seorang tu boleh. 2-3 grup boleh. Contohnya ni grup untuk projek akhir. Orang lain. Lepas tu grup benda ni projek semi akhir contohnya kan. Dia dengan grup orang lain. Mana 4 orang. Ni dia grup 5 orang. Ini nama grup tu jangan sama lah. Tapi dia boleh. Boleh buat. Okay, terima kasih. Tapi detail cara nak buat tu, masa praktikal tu mungkin kita adalah sikit masalah kita sebab kita baru nak buat kan. Kita kan ada masalah. Tapi kita baru boleh buat.
Gitu. Takkan makna kita nak buat tu jadi selalu. Tak, tapi benda boleh buat kan. Kalau tak biasa buat memanglah ada masalah sikit kan kita tapi dia boleh buat lah. Feature tu ada. InsyaAllah tak payah. Okey. Lutfi, nak tanya saya kaitan dengan Soal dalam suara partisipan. tak berapa jelas. Tak jelas. Tak apa. Jelas. Dalam partisipan kan user kemudian partisipan, dengar tak? Okey, dengar. Okey. Jadi dalam partisipan tu dia ada kolom-kolom ni kan. Kolom email, kolom rows, kolom group. Jadi kalaulah kita suruh pelajar enrollment group-group tertentu, contoh satu subjek tu 2 pengajar sebagai contoh. Kemudian kita suruh dia enrollment pengajar A dan pengajar B dengan kita beri key enrollment tu, selesailah. Bila dia enrollment dalam group tu dia tidak tulis dia tulis no group kan. Dia tulis no group. Dia tidak terus masuk ke nama pensyarah yang dia pilih tu. Itu macam mana? Aziz. Okey. Biasa berlaku gitu kerana disebabkan enrollment key untuk kursus dengan grup sama. Dia sama. Enrollment key kursus dengan grup sama. Jadi dia akan duduk dekat no group lah sebab dia akan dia proses dia macam ni. Mula dia akan tengok enrollment key untuk kursus dulu. Sama ke tak? Boleh masuk ke tak? Kalau sama dengan student dia masuk itu, dia apa masuk pada grup. Tapi bila dia macam mana? Putus-putus suara Razi. Putus-putus Allah. Lain. Okey gini. Dia punya proses lah. Proses dia bila student masuk password enrollment key tu, pertama dia akan check pada enrollment key untuk kursus. Kita ada enrollment key untuk group, enrollment key untuk kursus kan dia. Dekat enrollment method tu untuk kursus kan. So yang pertama dia check P2 SOR dulu. P2 gate. P2 grey rumah kita dulu. Boleh masuk tak? Tapi P2 grey kalau tak kena, tak bersamaan enrollment key buat student masuk tu dengan P2 grey, tak boleh masuk lagi. Dia test dulu pula dengan enrollment key pada group. So bila dia test enrollment key pada group, maknanya berbetulan dengan buat group. Walaupun tak sama dengan enrollment key P2 grade dia kan. Tak? So dia akan bagi masuk. Dia akan bagi masuk terus pada group lalu. Tapi bila dia awal-awal ni boleh masuk dah. So dia duduk di awal-awal, dia duduk dalam ruang tamu, tak masuk dalam bilik mana-mana. Contoh gitu. Jadi maksudnya sebab tu maknanya yang tanya tadi tu mungkin yang dia tidak ada group mana-mana tu sebabnya dia masuk pintu belakang lah ni. Dia tak boleh sama enrollment key, tak boleh sama belaka. Kalau tidak dia akan masuk yang mana dulu. Maksudnya Aziz, enrollment key yang utama tu dalam kita dalam self enrollment belajar lah. Ya. Dekat self enrollment tu lah yang utama tu. Yang utama tu itu mesti berlainan dengan group kita buat dalam tu. Ya. Tak boleh sama. Okey. Kalau tidak dia makan situ dulu. Dia kacik situ dulu. Baik. Satu lagi mungkin yang sebab yang berlaku tu adalah kita buat grup kediang. Kita masuk dah dulu. Student enroll dah, baru kita buat grup. Sebab grup enrollment apa ni kita buat sebelum start semester. Kita buat boleh juga buat, bukan kata tak boleh buat masa start dah ni boleh, tapi rohok sikit. Sama ada kita guna yang Ustaz Azul tanya tadi, guna function yang Ustaz Azul tanya tadi, ataupun kita sendiri kena select user tu untuk masuk grup mana-mana.
Jadi rohok sikit lah. Kalau kita buat daripada awal semester, maknanya student lodging tu enroll pada kursus kita dengan enrollment key tu terus pada group lalu. Kita relax je lagi pasal tunang. Gitu. Faham tak? Faham dah, tapi nak praktikal tu nampak macam ke bolok sikit. Bolok kat mana bolok? Kita jelas. Bila pelajar masuk enrollment 1, 2, 3 bagi kata, key pertama. Atau hot group tu dia kena masuk mulut sekali lagi. Lepas dia masuk dalam tak sekali je. Dia nak kunci je. Nak kunci je. Sama ada kita Kang enrollment key tu berlainan hot group dengan hot mula-mula tu. Betul dah. Betul dah. Kalau dia tak sama, dia tak sama dengan group dengan enrollment key untuk kursus kan. Dekat enrollment method kita buat tu. Kalau tak sama situ, dia akan check dengan enrollment key group. Kalau enrollment key group ada, dia boleh buka belakang. Grey dia boleh buka, pintu bilik boleh buka. Anak kunci tu. Dan dia boleh terus masuk dalam bilik lalu. Tapi kalau sama dengan enrollment key buat kursus tu, enrollment key kursus dia boleh buka grey je. Boleh buka pintu besar je, masuk je. Ruang tamu duduk masuk dalam bilik. Gitu. Jadi kena select menu pula lah. Mana kalau kita salah tu kena select menu lah. Ataupun kalau kita memang tak ada mana kalau awal-awal semester ni kan, student dah masuk dah, kita kena buat keliang. Lepas tu kita tak ada lagi aktiviti yang melibatkan kita ambil makan untuk student. Contoh kan. Kalau ada ambil makan dah payah sikit. Kalau tak ada lagi kita buat aktiviti, student kena ambil makan apa ni, tak ada lagi. Tak ada quiz lagi, tak ada assignment lagi. Kita boleh je kalau nak mudah, suruh student unenroll. Lepas tu dia enroll balik. Enroll dengan enrollment key yang betul. Untuk group ni masuk enrollment key ni. Group ni enrollment key ni. Kalau tidak yang duduk di awal-awal tu, tak ada group tu, kita kena manually masuk lah. Ataupun suruh student pilih mengikut group. Tapi student kadang kalau pilih dia pilih. Dia buat trial, dia pilih group ni pula. Dia pilih group ni pula. Student kan. Kira pula, saya satu group. Jangan kita. Jadi modalnya buat pada awal semester. Assalamualaikum. Sebelum semester. Ya. Bukankah kita pensyarah kita dah maklumkan kepada pelajar tu enrollment key masing-masing kan? Mana dia tak boleh dah masuk grup lain rasanya. Dah boleh dah. Saya kata tadi yang masuk grup lain tu bila dia select, kita buat dia select grup tu. Yang Ustaz Zul tanya di fungsi yang Ustaz Zul tanya ni. Tapi kalau ada enrollment key situ, tak boleh masuk jugalah. Walaupun dia select, dia mesti kena masuk enrollment key. Tapi nak mudah gitulah, maknanya student unenroll dulu, lepas tu enroll balik. Kalau tak ada aktiviti, kalau ada aktiviti tak boleh jugalah. Setiap kelas kita kena buat enrollment key berbeza kan, supaya dia tak campur aduk tu. Ya. Setiap enrollment key mesti berbeza. Dalam kursus kita tu. Dalam satu kursus tu setiap enrollment key mesti berbeza. Jangan buat sama. Kalau tidak dia monok lagi. Kalau sama, dia akan masuk grup mana yang mula-mula lah. System check. Kena berbeza. Berbeza tak semesti berbeza banyak. Berbeza 1, 2, 3, 4 gitu belakang pun tak apa. Cuma dia nak beza. Assalamualaikum Cik Nazim. Ya. Boleh tanya? Boleh. Ni dekat saya buka dekat self enrollment ni. Tadi Cik Razi kata kalau kita buat kat enrollment key tu biasanya kalau kita tak kod kursus contohnya dia kena lulus kod kursus tu dululah kan. Kalau kita tak letak kita terus guna untuk grup artinya boleh juga kan? Dia gini, enrollment key satu je bagi ke student. Saya macam ni, saya buat bagi yang grup saja. Bagi yang grup. Kalau kita ada grup, bagi yang grup saja. Yang untuk kursus tu jangan bagi. Satu je. Saya guna grup saja. Jadi enrollment key ni saya tak betul apa-apa lah kan? Itu grup sajalah. Enrollment key yang mana tu doktor? Yang utama, yang kadang dekat self enrollment. Yang utama tak payah. Saya tunjuk je dah. Buat yes lah kan? Enrollment tu kena buat yes, betul tak? Ya. Sebab tadi pelajar ada kontak dia kata Ustazah tak ada pun untuk enrollment key. Sebab kat sini no. Artinya saya kena buat yes lah kan?
Sepatutnya Ya. kena yes lah. Jangan saya tunjuk terus. Boleh nampak kot. Situ lah minta enrollment key lah. Saya salah lah ni. Okey, faham. Saya tunjuk terus yang pasal yang Ya. enrollment ni. Save enrollment Ya, yang ya, dekat okey. sini kan enrollment student, save enrollment kat sini edit. Ini yang utama lah, pintu depan. Yang ini enrollment key, yang ni enrollment key ni saya tak 1-3 tadi Okay, lepas tu use group enrollment key. Kena buat yes lah. Sebab kita nak suruh student terus masuk dalam group. Ini contoh sebelum student masuk khusus kita. Okay, so Maksudnya tekan save change. Kalau tak 1, 2, 3 dia kena type 1, 2, 3 dululah. 2 kali lah maksudnya. Tak perlu. Satu je. Enrollment key satu je terus, kita bagi ke student. enrollment key satu je kita bagi. So kat groups ni, kita create group. So, ya dah settle dah tu. group dah. Ya. Sekejap Group satu sini. Dan enrollment key kita buat, saya contoh buat G1 lah. G1 betul buat dah. Okay. Semua siap dah yang tu. Lepas tu, save change. Lepas tu ada lagi create group. Group 2. G2, okay. Save change. Sekejap, sebelum tu saya nak ada student. Sekejap, tak apalah. Ataupun siapa-siapa boleh masuk dalam klik FSK, search khusus ABC 123, klik tutorial. Lepas tu masuk key ataupun G1 ke G2 ke, jangan masuk yang 1, 2, 3. So yang ni student masuk Okay, dia akan tanya macam ni, self enrollment student. So yang 1, 2, 3 tu jangan bagi tahu student, bagi tahu yang group enrollment key tu. Lepas tu yang saya kat sini letaklah G1. Contoh saya masuk G1 lepas tu enroll me. Okay. So ini nampaklah student dah enroll masuk group 1. Terus masuk group 1. Kalau dia masuk 1, 2, 3, dia akan masuk ke no groups lah. Dia tak masuk mana-mana group. Faham tak? Ya, faham. Okay. So, Kalau pelajar dah ada, kalau pelajar dah enroll, pelajar yang dah ada tu, kita kena buat enroll manual lah ke dia. Kalau tak ada latihan lagi, boleh unenroll dulu. Ni so dia masuk dah lah. Kan? Kalau kita tak buat apa-apa lagi, tak ada markah, tak ada apa lagi, kita boleh unenroll dulu semua, lepas tu kita step balik dan suruh dia enroll semula. Ya, boleh juga macam tu. So kalau yang dah enroll tu, kena buat manual lah ke dia. Kan Unenroll tu macam mana cara mudah kita nak buat unenroll? Cara mudah macam mana? Cara mudah unenroll? Macam mana kita nak buat? Ya, sebab saya ni kalau saya buat baru ni, saya pergi dekat participants tu. Student tu unenroll khusus ke macam mana? Kita nak unenroll pelajar yang tak masuk grup. Katalah sekarang ada 50 orang yang dia masuk tu kepada klik tanpa masuk grup. Kita nak masuk grup. Sekarang ni kita nak unenroll balik lah. Supaya nanti kita bagi enrollment key untuk grup, dia boleh masuk semua. Dekat sinilah kat enroll users ni. Kita pilih kat sini no group. No group. Kat sini boleh nampak lah orang yang akan participant yang tak masuk dalam group. Kita unenroll je lah kat sini. Kita unenroll je kat sini.
Lepas tu bila dia enroll semula, dia terus masuk ke key group tu. Group key tu. Okey, baik. Okay. Kat sini boleh tengok je lah senarai-senarai nama. Okay. So, boleh faham Boleh Ya, saya terima kasih. teruskan seterusnya? Okay. Okay, seterusnya untuk nak create kursus baru. Create kursus baru ni maksudnya pensyarah nak mengajar subjek barulah. Tapi ada juga pensyarah nak guna kursus tu untuk buat duplicate. Nak buat tu just klik kat menu atas ni, quick links. Quick links, tools for lecturers, request new course. Maksudnya ramai pensyarah tahu kot. Okay, kat sini ni isi borang macam biasalah. Course full name, course code, fakulti mana, summary dan request, reason untuk request. So yang course full name ni macam saya cakap tadi lah, isi course name sekali dengan nama pengajar. So dah siap isi semua tu, just klik lah button request ni. So nanti pihak admin akan approve lah. Okay. Seterusnya untuk Yang ni Zida, kalau misalnya kita ada ketua je lah assign tak? Sini tak? Boleh je. Assign ketua. Lepas tu ketua tu assign teacher macam biasa lah. Okay. Baik. Okay, seterusnya untuk nak reset kursus. Reset ni maksudnya nak buang student-student lama lah dalam kursus kita daripada sesi sebelum ni. So nak buang apa-apa saja, semua aktiviti berkaitan dengan student lama tu kita boleh reset je lah. So klik kat kursus ni, klik kat reset ni. Reset under administration menu. So kat sini ada pilihan lah untuk kita nak buang apa-apa dalam kursus. Sama ada events, nota-nota, apa-apa lah yang ada. Sama ada role student yang lama sebelum ni, tekan kat sini, student roles. Lepas tu gradebook, groups, forum post, quiz attempts, assignments, submission, attendance kalau ada. Nak buang yang lama-lama tu just klik je yang atas-atas ni. Yang ni semua atas delete post ni semua. Lepas tu yang ini akan tekan student. So dah klik semua ni, just klik reset course. So proses reset ni akan ambil masa jugalah based on berapa banyak content atau student yang kita ada. Lepas settle ni just klik continue. Tapi ada pensyarah kata dia tak nak reset kursus, dia nak maintain kursus lama ni, nak buat duplicate. Sebab ada audit. Audit tu akan check semua-semua lah tu. Yang tu kena request kursus barulah ke kita macam saya cakap tadi. Request dengan nama kursus dan kod kursus yang sama dengan buat reason tujuan untuk duplicate kursus sedia ada. So kita faham lah. Nak buat tu pergi kat kursus yang kita nak duplicate ni, contoh kursus saya ni. Klik kat backup. Backup under administration ni, so kat sini tak perlu set apa-apa lah. Klik next. Kat sini kita boleh pilih lah content apa yang kita nak buat duplicate. Kalau nak semua, just tick semua. Kalau tak nak, just untick je lah. Tick je kat sini. Okay. So, klik next. So, kat sini scroll down bawah, just klik perform backup. So, tunggulah proses dia ni untuk download semua-semua bahan yang kita nak duplicate tu. Ambil masa jugalah based on berapa banyak konten khusus yang ada. Tapi selalunya proses backup ni tak lama. Yang lama tu bila kita nak buat restore. Dan siap ni just klik continue. So kat sini boleh nampak lah file yang kita nak buat backup tadi. Dengan tarikh dan masa yang bila kita buat. Selalunya yang latest ni duduk kat belah atas lah. So just itu sajalah untuk proses backup. Okay, so untuk restore pula.
pergi kat kursus kosong tu, contoh kursus kosong saya ni, kursus kosong ni. So make sure pensyarah pun dah ada kursus kosong lah untuk buat restore ni. Okay, klik kat restore ni, klik restore bawah administration menu. So kat so yang apa yang kita buat backup tadi tu ada kat sini lah. User private backup area. Pastikan nama, tarikh dan masa yang betul lah. So kat sini ada link restore, just klik restore sini. So ni just scroll down bawah, klik continue. So yang ini, ambil yang inilah restore into this course. Pilih merge the backup course into this course. So klik continue. Klik, okay, ini pun tak berubah apa-apa, just klik next. Ini pun sama, next. Okay, klik perform restore. So proses ni pun ambil masa jugalah untuk di-upload. Dia berdasarkan berapa banyak konten bahan yang ada dalam kursus kita. So macam yang saya cakap tadi lah, yang restore ni memang ambil masa sikit lah sebab dia nak upload bahan-bahan, semua bahan-bahan kita kan. So jadi harap pensyarah tak ada tak banyak sangat bahan lah dalam kursus. Okay, dah habis ni, just klik continue. So tadilah yang kursus yang kosong tadi tu dah diisi dengan backup file kita tadi. So itu je lah cara untuk duplicate course. So Dr. Mala tu je dari saya. Ada apa-apa Dr. Mala nak tambah ke? Ataupun Razi nak tambah ke? Apa ada soalan? Okey, sekali lagi saya nak tanya soalan. Berkait dengan gradebook yang ada dalam klip ni lah. Apa fungsi gradebook ni sebenarnya? Gradebook. Okey, terima kasih. Razi boleh jawab ke gradebook? Gradebook, buku grade lah, buku grade yang tanya pesarah kat guna untuk benda biasa guna. Dia untuk markah-markah di situ apa ni? Ustaz, kalau kita ada buat assignment ke apa, assessment yang kita buat, so semua markah situ boleh tengok untuk student sekaligus. Andai katalah misalnya saya semua assessment saya buat dalam klip. Ya. Contohlah kan semua assessment yang untuk kursus saya semua saya buat, sama ada tugasan ke, kuis ke, ujian apalah, semua saya buat dalam klip. Jadi maknanya markah setiap assessment yang saya buat tu akan tertera di gradebook lah kan? Sepatutnya. Okay, ada dah keluar ke Ustaz? Tak apalah sebab gini kadang-kadang setengah pesarah tanya saya, dia kata dia tak pernah tengok pun gradebook, dia just tengok dekat tapak kuis, maknanya markah yang dia pindahkan ke apa ni CQI, borang CQI tu dia ambil dekat tapak tapak assessment hak yang berkenaan, maknanya dia tak tengok dekat gradebook. Okey. Dekat gradebook tu sepatutnya kita boleh tengok semua dah Ustaz. Tapi gini, dia kena setting situ tu. Kita boleh nak tengok, kita boleh tak mau tengok. Okey. Di gradebook. Cuma andai kata contohnya kita ada dua. kalau saya, Kita ada
Okey. Maknanya andai kata saya nak Saya mencela kejap Ustaz Zul, minta maaf. Lanjutan daripada soalan Ustaz Zul. Saya rasa apa ni Cik Razi kena bagi panduan juga masalah nak tengok tak mau tengok tu. Sebab dekat gradebook ni saya rasa pentaksiran fakulti pun dia keluar juga. Dan detail saya beritahu gini, saya beritahu tu secara maknanya dia ada dalam kepala benda apa boleh buat kan. Dan kalau kita nak tunjuk detail lagi, orang tanya tunjuk detail dah habis. Bengkel kita kan. Saya tunjuk maknanya situ dia ada setting. Boleh tengok setting tu masing-masing boleh tengok setting macam mana. Kalau kita tunjuk setting, kita tanya pula setting ni kalau nak setting gini kan. Jadi banyak dah habis tu takut jadual dihadap habis tu. Topik yang nak cover tu. Okey. Dah. Sebab yang tanya tu di luar topik sebenarnya tapi tak apa boleh jawab. Tapi kita tak boleh nak detail lah, maknanya takut yang tu kena pesyarah juga yang akan jawab dan beri panduan untuk waktu. Sebab yang tu pesyarah lebih mahal. Cuma gini Razi. Saya nak mencela. Gradebook ni memang saya ada gunalah, memang semua assessment yang kita buat dalam klip memang dia masuk dalam kat situ markah. Jadi kita boleh download jadi Excel lah, Excel dan kita boleh edit sendirilah, kita nak letak nak masukkan dalam CQI tu. Boleh ambil direct lah daripada sini. Lebih mudah lah kalau kita tengok gradebook. Doktor boleh buat boleh. Dia berkait dengan CQI waktu pesyarah dia kena tu. Situ boleh selalu kalau kita ada CQI tu kita nak memenuhi CQI kita contohnya kita boleh setting lalu situ. Nak bawa berapa persen, nak bawa berapa persen. Walaupun markah tu kata-kata 100% tapi kalau contoh quiz A tu nak bawa berapa persen. Mana boleh lalu situ. Tak, gitu, bukan gitu. Boleh saya celah sikit Aziz? Cuma gini patut awak pakai gitu, patut jelas. Saya kabur. Seronok Dr. Lai dia. Okey, sudah. Saya nak buat gini. Saya celah sikit lah tentang gradebook ni. Gradebook setup tu sebenarnya boleh guna tapi kita kena mahir. Sebab orang yang tak mahir, gradebook tu dia kena setting contohnya kita buat markah kuis kita tu 10. Tapi dalam gradebook mungkin dia buat 15. Jadi bila kita buka gradebook tu, bila kita download je, mungkin kita tak perasan sebenarnya di setting untuk 15 markah. Jadi sebenarnya kita tak galakkan lah, kalau dulu kita tak galakkan gunakan gradebook tu sebab nak setting tu dia confuse sikit. Saya sebagai pensyarah pun agak confuse untuk setting tu. Jadi kita dah buat gradebook lain untuk menggantikan tu, untuk terus masuk ke dalam CQI. Itu kita dah buat training, cuba lihat scroll ke atas sikit. Yang tu gradebook tu. Jadi yang ni kita dah ada training, dah ada video dah. Jadi boleh refer lah. Jadi kita galakkan gunakan yang ni. Sebab yang ni dia very straightforward lah. Cuma kena download lah macam senarai pelajar tu daripada portal kena download lah. Tapi dia akan terus generate dalam bentuk CQI lah. Dan markah yang akan dipaparkan dalam Excel tu nanti dia memang betul-betul markah yang kita setting dekat klip lah. Ini mungkin kalau kita guna gradebook yang tadi tu, gradebook yang klip punya tu, dia mungkin dekat quiz kita setting 10%, tapi dekat gradebook tu dia ada default dia. Mungkin ataupun kita ambil setting default dia tak jadi 10%, dia jadi mungkin pilih yang terbaik ke. Tu banyak setting dia tu sebab dia combine semua assessment yang ada dalam ni. Yang kita tak guna pun dia akan ambil. Contohnya forum tu kita buat saja je. Tapi dia akan ada juga dalam gradebook tu. Jadi kita kena select pula dekat gradebook tu, kena setting lah assessment mana yang kita akan ambil markah. Jadi kita buat yang gradebook baru tu lah. So, saya rasa kita kena stop dulu taklimat pagi ni sebab beri masa selama 1 jam. Jadi saya pesanan, jika ada apa-apa persoalan lagi, pensyarah boleh kontak kami bahagian inovasi di Comel. Jika ada apa-apa masalah melalui Facebook inovasi ataupun boleh kontak lah IC di Comel ni bahagian inovasi. Deha, saya, Normanda dan juga Dr. Wan Fahmi dan Dr. Azwar, Encik Azwar. Okay. Saya tinggalkan email saya kalau ada apa-apa persoalan. Okay, so
Jika tak ada apa-apa, saya akhiri taklimat ini dengan tasbih, kafarah dan surah Wal Asr.